Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur dan juga kepada jamaah Masjid Darul Ma'mur. Ini adalah sambungan daripada kitab Aqidah Najin, iaitu dalam masalah tauhid. Jadi hari ini ialah saya akan mulakan daripada muka surat 103. Dan pada satu riwayat, apabila hasillah bagi seorang itu was-was pada hatinya, maka hendaklah dibacanya. Ini satu riwayat daripada hadis atau daripada asar, di mana kalau sekiranya seseorang itu merasa was-was dan merasa kurang yakin dalam dirinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah ia baca ini dia, iaitu ayat 3 surah Al-Hadid, iaitu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang bermaksud, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini ada bagi orang yang merasakan rasa was-was dan sebagainya bila keadaan susah, bila keadaan ada ujian, bila keadaan dia nak banding-bandingkan dengan orang lain. Jadi adakah Tuhan itu berkuasa untuk memulihkan dia, atau adakah Tuhan sayang pada dia atau tidak? Jadi hendaklah dia sering membaca ayat tadi. Jadi ayat ini tentunya dia harus tahu maknanya. Ya, huwal awwal, dialah yang pertama, dia tak ada yang pertama yang lain. Tak ada benda lain dah mendahulunya. Wal akhir, mana dia penghabisan, tak ada benda yang lain lepas yang belakangnya. Ini mana Allah Taala awal, dia pun dia, akhir pun dia. Artinya dia yang tidak ada awal, mana tidak ada orang yang lebih awal. Dia akhir, tidak ada orang yang belakang, dia akhir lebih daripadanya. Itulah mana wal awal wal akhir. Kemudian dia katakan wal zahir wal batin. Allah Ta'ala zahir. Zahir maknanya orang mesti tahu bahawasanya alam ini dijadikan oleh Allah. Jadi walaupun tak nampak dengan mata, tapi zahirnya maknanya itulah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga batin, kerana kita tak nampak, kita tak melihat. Jadi dia zahir dan dia batin. Jadi tak ada orang yang sepertinya. Sepertinya ada orang zahir saja barangkali, tapi tak ada batin. Ada orang batin saja, tak ada zahir. Tapi Allah Ta'ala dua-duanya, maknanya semuanya adalah Allah. Allah meliputi segala-galanya. Tersebut lagi, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui sesuatu. Segala sesuatu Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Dan kata Abu Sulaiman, manakala engkau dapat was-was itu, maka sukakan olehmu akan dia. Ini kata pendapat daripada Abu Sulaiman. Bila kita rasa was-was tentang Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala qadim atau hadis, atau Allah Ta'ala ada ke tak ada. Jadi yang pertama sekali, hendaklah apa kata Abu Sulaiman tadi, untuk hilangkan was-was tadi, kita suka kepada Allah. Sayang kepada Allah. Maka apabila suka kamu, nescaya putuslah daripada kamu was-was itu. Kerana bahawasanya tiada sesuatu yang terlebih benci kepada syaitan daripada suka orang yang mukmin. Jadi bila kamu suka pada Allah, sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, maka was-was ni hilang. Kerana syaitan sudah tak ada. Yang was-was ni datang daripada syaitan. Yakni yuwaswis. Syaitan tadi mewas-waskan pada manusia, sebagaimana surah An-Nas.
Jadi bila sekiranya kita suka kepada Allah, sayang kepada Allah dan cinta, syaitan pun lari. Kerana apa? Dia tak suka orang suka. Dia mahu orang benci. Ini kesukaan syaitan. Maka apabila duka cita dengan dia, mana syaitan ni duka cita, nescaya bertambahlah bagi was-wasnya. Maka apabila duka cita dengan dia, mana orang tidak suka pada Allah, merasa duka cita pada Allah, maka ketika itu dia akan bertambah was-was. Dan kata musannif, wa turuwul adam, artinya yang ketiga daripada yang mustahil atas Allah itu mendatangi tiada, yakni fana, iaitu lawan baqa. Jadi yang pertama sekali kita tahu lawannya sifat wujud ialah adam. Maknanya Allah Ta'ala mustahil tiada. Kerana kita sudah sabitkan dengan dalil akal. Kita lihat alam ini semuanya ciptaannya. Tidak mungkin alam ini akan terjadi kalau tidak ada Tuhan. Kemudian kita sabitkan dengan dalil Al-Quran juga. Iaitu Allah Ta'ala lah yang mencipta segala-galanya. Dalam Quran banyak ayat-ayat Quran yang mengatakan Tuhanlah yang mencipta, ya, Tuhan yang membuat. Semuanya itu adalah menunjukkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mustahil Allah Taala tiada. Kedua, Allah Taala sentiasa ada. Artinya tidak ada yang mendahului Allah. Allah Taala tidak ada didahului oleh tiada, tapi tetap ada. Dan ketiga ialah Allah Taala kekal, tidak akan tiada. Jadi mustahil kalau Allah Ta'ala tidak kekal. Maknanya datangnya tiada. Maknanya Allah Ta'ala mati misalnya, na'udzubillah. Itu semua mustahil. Itu makna turul adam. Mustahil. Jadi tetap Allah Ta'ala baqa. Bermula berlawanan antaranya dan antara baqa itu setengah daripada berlawanan antara suatu dan yang bersamaan bagi naqidnya, kerana bahawa naqid baqa itu tiada baqa, dan iaitu ain turul adam, yang ia fana. Jadi lawan baqa ni maknanya binasa. Itu bukan makna lawan yang sebenar sebagaimana lawan betul-betul 100%. Maknanya lawan perkataan tu, lawan perkataan kekal. Kerana yang dikatakan kekal, lawannya tidak kekal. Tetapi bila dikatakan lawannya ialah binasa, artinya saat itu bukan makna daripada naqid atau daripada lawan yang sebenar dari segi bahasa atau dari segi akalnya. Kerana apa? Kerana lawan yang sebenar ialah tiada baqa. Tapi tidak dicakap tiada baqa, cuma dicakap apa? Mustahil Allah Ta'ala didatangi oleh adam, ditadangi oleh tiada. Dan kata musannif, itu yang ketiga lah. Wujud lawannya adam, baqa qidam lawannya huduth, iaitu maknanya baru, dan baqa lawannya fana. Kata musannif, wal mumatsalatu lil hawadis bi an yakuna jirman ay ta'khudh dhatuhu al aliyya qadran min al faragh aw yakunu aradan yaqumu bil jirmi aw yakuna fi jihatin lil jirmi aw lahu huwa jiha أو يتقيد بمكان أو زمان أو تتصف ذاته العلية بالحوادث أو تتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض في الأفعال والأحكام. Jadi ini adalah balik kepada sebagaimana sifat yang keempat, itu mukhalafah lil hawadis. Jadi lawannya mumatsalah lil hawadis. Jadi apa kata musannif? Yang keempat daripada yang mustahil atas Allah Ta'ala
bersamaan dengan segala yang baharu. Jadi mustahil Allah Ta'ala bersamaan dengan segala yang baharu. Jadi kita sebagai belajar tauhid ni mesti tahu apa maksud baharu. Baharu maknanya sesuatu yang ada pendahuluan. Itu dikatakan baharu. Bukan makna baharu benda baru, benda lama. Itu lain, itu bahasa saja. Tapi dari segi istilah tauhid, benda baharu ialah sesuatu yang tidak ada sesuatu yang ada permulaan. Atau yang ada pendahuluan, itu baharu. Apa saja yang ada pendahuluan, yang ada permulaan, itu baharu. Langit, arash, syurga, neraka, itu semua baharu. Kerana ada permulaan. Jadi Allah Ta'ala menyalahi dengan yang baharu. Jadi mustahil Allah Ta'ala menyamai dengan yang baharu. Jadi menyamai macam mana? Dan iaitu lawan bagi mukhalafah lil hawadis. Jadi mumasalah lil hawadis, lawannya mukhalafah lil hawadis. Kita ingat perbahasan lawan yang sebenar, tu naqid yang sebenar. Jadi kalau ikut naqid yang sebenar bersamaan dengan yang baru, tidak bersamaan dengan ini, baru betul lah dia punya lawannya, tidak bersamaan dengan yang baru. Bermula berlawanan antaranya dan antara mukhalafatuhu lil hawadis itu daripada tuqabil antara suatu dan bersamaan bagi bersamaan naqid atas aturan barang yang dahulu jua. Kerana naqid mukhalafatuhu lil hawadis itu tiada mukhalafatuhu lil hawadis, dan iaitu ain mukhalafah bagi hawadis. Jadi sama juga bahasan yang tentang lawan kepada baqa, lawan kepada qidam. Di sini juga dikatakan lawan yang sebenar dari segi mantiknya atau dari segi akalnya, lawan mukhalafatul lil hawadis ialah tidak mukhalafah lil hawadis. Tapi bila dikatakan mumasalatul lil hawadis, makna ini sebagai pertembungan saja. Artinya pertentangan, pertentangan. Maknanya bertentangan mukhalafah lil hawadis, mukhalafah lil hawadis, bertentangannya mumasalah lil hawadis. Tapi bukan lawannya yang sebenar. Kalau lawan sebenar tidak mukhalafah lil hawadis. Itu maksudnya begitulah, secara ringkasnya. Ketahuilah olehmu bahawa segala bagi yang bersamaan yang disebut oleh musannif itu 10 perkara. Jadi dalam yang dikatakan bahasa Arab yang tadi disebut tadi, begini ada 10 perkara di situ. Yang pertama bahawa adalah ia jirim. Maknanya muhawadis ni, yang dikatakan hawadis ni, iaitu yang baharu, yang ada permulaan, pertama sekali ia jirim. Jirim maknanya benda. Benda. Atau boleh tidak salah juga kalau kita maknakan tu mass lah, mass, M-A-S-S. Tapi bukan mass yang kita pakai ni, yang pakai waktu sekarang ni. Tapi mass, M-A-S-S. Yang kedua, bahawa ada ia arad yang berdiri dengan jirim. Jadi benda yang baharu tadi jirim. Yang kedua ada aradnya. Mana arad ni berdiri pada jirim. Mana arad tidak boleh berdiri sendiri. Jirim boleh berdiri sendiri. Kemudian ada arad yang berdiri pada jirim. Itu kedua. Ketiga, bahawa ada ia pada pihak yang jirim, bagi jirim. Jadi ada pihak atas ke, pihak bawah ke, dia mesti ada gitu. Jirim tadi mesti ada pihaknya, ada arahnya. Atas ke, bawah ke, depan ke, belakang, mesti ada. Benda baharu ni. Yang keempat, bahawa ada ia baginya pihak. Selain bahawa ada ia pada pihak, mana ada pada pihak dan ada baginya pihak. Pihak atas bawah tadi tu. Kemudian yang kelima, bahawa ada ia pada tempat. Kemudian mesti bertempat. Jirim tak boleh kosong, mesti ada tempat. Dan keenam, bahawa ada ia pada zaman. Jadi ada pada zaman. Zaman ini, zaman itu, semalam, sekarang, besok, mesti ada zamannya.
Yang ketujuh, bahawa ada ia bersifat dengan segala sifat yang baharu. Yang ke-8, bahawa ada ia bersifat dengan kecil. Yang ke-9, ada bersifat ia dengan besar. Dan yang ke-10, bahawa ada ia bersifat dengan mengambil faedah pada segala perbuatan atau hukum. Begitulah dia benda-benda yang dikatakan bersamaan. Kalau sekiranya Allah Ta'ala nak dikatakan bersamaan, mesti macam itu. Artinya mesti dia pertama sekali dia jirim, kedua mestilah dia arad, ketiga mestilah dia ada pada pihak, keempat dia bagi pihak, dan kelima ada dia tempat, dan keenam ia ada pada zaman, tempat dan masa, space and time. Kemudian yang ketujuh, dia bersifat dengan segala sifat yang baharu. Mana apa sajalah sifat-sifat yang baharu. Warna ke ada itulah, boleh nampaklah dan sebagainya. Yang ke-8, bahawa ada ia bersifat dengan kecil. Yang ke-9 besar. Jadi boleh kita katakan benda tadi bila ada jirim, ada boleh jadi besar, boleh jadi kecil. Dibandingkan kepada lain-lain lah. Yang besar atau kecil. Dan yang ke-10, bahawa ada ia bersifat dengan mengambil faedah pada segala perbuatan dan hukum. Jadi maknanya setiap jirim atau sifat yang baharu tadi mesti ada mengambil faedah kepada sesuatu. Misalnya terang, iaitu mengambil faedah daripada matahari. Kerana adanya matahari, maka adanya terang atau adanya cahaya. Itu semuanya benda-benda baharu seperti demikian. Seperti itu. Jadi Tuhan menyalahi daripada perkara-perkara itu yang 10 tadi. Dan sesungguhnya telah akan dia oleh musannif atas ini tertib dengan katanya bi an yakuna jirman ay ta'khudh datuhul aliyah qadran minal farag. Artinya dengan bahawa ada ia jirim, artinya bahawa mengambil oleh zatnya yang maha tinggi kadar daripada lapang. Itu yang katakan jirim. Jadi jirim tadi iaitu mengambil zat yang tinggi tadi daripada lapang. Artinya jirim tadi mesti ada tempat. Jadi diambil sesuatu daripada benda yang lapang. Lapang maknanya yang luas lah. Dan makna jirim itu tiap-tiap yang memenuhi lapang seperti batu dan kayu dan jasad sekalian binatang dan matahari dan bulan dan lainnya, sama ada jirim itu murakkab tersusun atau mufrad bersendirian tidak tersusun. Jadi itulah sifat jirim. Sifat jirim ialah sesuatu yang mengambil tempat, mengambil lapang. Artinya dia ada tempatnya. Kita lihat matahari di langit. Itu tempat dia lah. Di langit. Langit tu mana atas kita. Atas kita tu. Jadi dia bertempat, berjalan sehingga daripada terbit sehingga masuknya. Begitu juga kita. Manusia, haiwan, semuanya ada tempatnya. Dia mengambil tempat yang lapang. Kalau saya duduk sini, kemudian saya duduk tempat lain, tempat lain dan mengambil tempat situ. Duduk sana, tempat situ. Mana mesti ada tempat. Tak ada kosong. Mesti ada mengambil ruang. Dan yang murakkab itu dinamakan jisim, dan yang mufrad itu dinamakan jauhar. Jadi bila murakkab, mana murakkab benda lah, seperti pokok, ada daun, ada apa, itu murakkab. Itu jisim tu. Tapi bila yang satu saja, yang asal daripada nuklear, yang asal sekali satu sebelum menjadi apa-apa, itu dipanggil jauhar. Jauhar itu sebagai satu. Jauhar artinya ialah kita memang badan kita ni ada kaki, ada tangan, ada sebanyak kan, itu murakkab. Tetapi kalau di press ataupun diperah jadi satu,
terus kecil jadi satu, itu mufrad. Itulah yang jauhar. Jauhar kita itu yang satu, yang asal itu satu sekali, yang tak boleh bagi lagi. Atau dengan bahasa sekarang orang panggil nuklear, yang mana sesuatu yang tidak boleh dibagi-bagi, tetap terlalu sangat satu. Jadi itulah dikatakan mufrad. Jadi antara mufrad dan murakkab, jirim dan jauhar. Jauhar tu adalah mufrad. Ya. Jadi sampai sini saja kita akan sambung lagi memperkatakan tentang jirim dan mufrad ni. Ada masalahnya panjang sedikit. Jadi kita akan cakap pada minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.